بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Fadilatul Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati dan kasih Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih lagi kita berikan kekuatan, keizinan dapat kita sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita menyambung bincangan daripada surah At-Tin malam ni. Surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang dinamakan daripada buah-buahan. Dan seingat saya inilah satu-satunya surah yang dinamakan dengan buah-buahan ataupun kita pohonan lah, pohon, pokok tin. Dan dalam hadis Nabi SAW disebut bahawa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi safari fi ihda rak'ataini bit-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Dalam sepotong hadis yang sahih, para sahabat menceritakan bahawa dalam satu pemusafiran mereka mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam membaca pada salah satu rakaat salat dengan surah At-Tin waz-Zaitun. Jadi surah At-Tin waz-Zaitun ni antara surah yang kerap dibaca. Mana kata Nabi baca dalam beberapa waktu Nabi salat. Surah At-Tin ni menjadi pilihan. At-Tin adalah satu pohon yang kita tahu mempunyai banyak kelebihan. Dan orang Arab secara budaya mereka menjadikan tin ni antara makanan terutamanya bagus khasiat untuk kaum lelaki. Wallahu alam, dari segi kajian ataupun dapatan sudut sains tu memang terbukti atau tidak, tapi ini yang menjadi budaya mereka. Dan saya dulu ada jumpa dia orang ni, sebab tin ni dia nak makan macam tu dia liat. Dia agak liat sikit. Jadi mereka rendam dengan minyak zaitun kadang-kadang. Dia jadikan macam, nak kata jeruk tak jeruk lah, tapi mana kata dia ada, bila rendam tu dia lembut. Dan dia makan macam makan bila-bila masuk. Satu makanan yang kata apa, kalau kita mungkin sebut suplemen, tapi mana kata benda tu memang ada dalam Quran dan tentu memberi manfaat. Cuma bila sebut makanan-makanan yang memang ada Al-Quran dan Sunnah ini, walaupun disebut secara jelas beberapa ayat Al-Quran, sama ada cerita tentang buah ataupun apa sahajalah bentuk makanan, akan tetapi sebahagian para pemikir ataupun ulama ni mereka tetap mengklasifikasikan bahawa setiap benda itu juga berhajat kepada kajian, terutama yang melibatkan apabila zaman beredar. Maknanya
perkara atau benda tu bagus, tetapi bagusnya itu mungkin tidak secara mutlak. Sebagai contoh, tamar lah. Tamar ni tentulah dalam hadis yang sahih pun Nabi sebut, siapa yang makan antaranya ajwa. Ajwa tu yang Nabi sebut, man tasaddaha, barang siapa yang berpagi-pagian, maknanya waktu subuh ni lepas balik solat apa semua, dia ambil 7 biji ajwa ni, Allah pelihara dia daripada gangguan benda-benda tak baik. Dia jadi macam satu pendinding. Tetapi yang pertama sekali, ajwa tu kalau kita nak consume, tentu kalau di Malaysia harganya mungkin agak sikit mahal, tak mampu untuk semua orang nak amalkan secara harian. Itu yang pertama. Yang kedua, bila melibatkan makanan, dan kita tahu zaman berubah, dan dengan teknologi, dengan perkembangan ilmu-ilmu yang ada hari ini, kajian-kajian ini dibuat pada makanan-makanan yang walaupun diklasifikasikan makanan yang adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis, tetapi sebahagian pakar-pakar makanan ni tetap meletakkan ada juga keadaan yang mungkin tak berapa digalakkan. Sebagai contoh, tamar tadi, untuk orang yang tinggi kandungan gula dalam badan, tak sesuai untuk diamalkan. Apatah lagi amal yang kuantiti yang banyak, kerana tamar memang agak tinggi gula. Ini memang disebut oleh sebahagian sarjana. Ada beberapa makanan lain, antaranya habbatus sauda. Habbatus sauda juga disebut dalam hadis. Jadi habbatus sauda ni, dan sebahagian kajian juga menyatakan untuk orang yang ada simptom gangguan buah pinggang juga tak berapa bagus. Habbatus sauda ni sifat dia panas. Mungkin boleh ambil, tapi bukan dengan kuantiti yang banyak dan kerap. Jadi macam mana nak berinteraksi dengan hadis-hadis ataupun ayat suci Al-Quran? Kita tak pernah, para ulama tidak menafikan kebaikan sesuatu makanan yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kerana tabiat badan kita yang tak boleh terima. Itu saja. Secara asasnya, makanan ni, kalau kita refer kepada hakikat makanan sunnah, seperti yang disebut oleh sebagian ulama usul ni, makanan yang memberikan kebaikan ataupun kesihatan untuk seseorang tersebut, itulah makanan sunnah. Kalau kita tengok di segi kajian-kajian makanan yang baik-baik lah. Tentu kalau kita tengok orang dari sudut pemakanan yang sihat ni, makanan yang memang proses apa semua ni memang tak bagus, dan itu memang bukan makanan sunnah. Jadi asasnya makanan yang memberi impak bagus, positif, tak kira lah. Kerana macam saya sebut tadi, makanan-makanan yang Arab ni pun hari ni mudah lah nak kata dapat kat sini sekarang. Agak mudah banding daripada, saya ingat 7-8 tahun dulu agak payah. Sekarang ni makanan Arab ni kan mana-mana dapat dah. Pergi mana-mana mall dia ada kan, ada kios yang menjual. Cuma satu kos lah. Yang kedua, memang dari segi kajiannya itu melibatkan apa nama dia, kesan kesihatan yang memang seseorang dah hadapi tu dia ada kan. Jadi itu bergantung. Jadi akhirnya makanan apa pun yang kalau kita tengok panduan yang Nabi SAW anjurkan adalah pengambilan makanan yang sederhana. Itu saja. Apa makanan baik? Baik macam mana satu madu. Madu bagus tak? Bagus. Try minum madu secawan malam ni. Tak bangun pagi esok. Kan? Mana kata nampak tak? Dia memang bagus, tapi tengok situasi juga. Right? Dia ada klasifikasi keadaan dia tu. Baik. Wattini wazzaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tin dan zaitun. Dan para ulama ada perselisihan dalam menafsirkan maksud sebenar yang ingin dinyatakan oleh Allah Taala kepada dua jenis pohonan tersebut. Antara yang menyebut bahawa at-tin itu bukan semata-mata kepada pokok tersebut. Ada yang menyatakan sandaran kepada tempat. Antaranya disebut sebuah gunung, ataupun yang disebut juga sebagai dulu ni antara tanah yang barakah ni Syam. Syam ni tanah barakah, tuan-tuan. Betul tak?
Kan dalam surah Al-Isra kita dengar ceramah ustaz-ustaz baca apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang mana Masjid Aqsa tu kami berkati sekelilingnya. Dia dengan apa yang kita lihat hari ini, tanah suci Al-Aqsa itu yang sedang dikuasai oleh Zionis laknatullah ni, yang pada dalil jelasnya Allah sebut kami berkati sekelilingnya. Dan ini mengikut sebagian para ulama menyatakan kerana itulah tanah suci Al-Aqsa ataupun bumi Syam itu secara umumnya. Syam ni merangkumi Syria, Palestin dan juga Jordan hari ini. 3 negara yang berada di sekeliling ataupun kawasan Al-Aqsa ni memang negara yang menjadi idaman agama-agama samawi ni lah, Yahudi ataupun Nasrani. Kerana memang kebaikan bumi tersebut dari segi mungkin tanahnya, kesuburan dia, kedudukannya. Dan sebagian ulama ni menyebut bahawa disebut Wattin itu gambaran kepada tanah Syam tersebut, kerana disitulah terdapat banyaknya pohonan atau pokok buah tin dan zaitun. Kerana kalau di Mekah tak ada, di Madinah pun tak ada. Hatta kalau di Mekah pokok tamar pun kita tak jumpa, betul tak? Yang banyaknya di Madinah. Kerana pelik juga. Sedangkan sama je tanah Arab. Dia macam apa kita kat Malaysia apa? Harum manis. Orang kata tanam kat Kedah tak jadi kan? Sepadan apa? Perlis Kedah tu tanam harum manis. Jadi tak apa nak harum, tak apa nak manis. Tak tahu dia jadi sumpahan ke apa, tak wallah alam. Tapi macam tu juga. Tamar ni di Madinah banyak. Kan? Dan banyak negara lain tanam tamar, tapi Mekah wallahu alam bukan satu tanah yang memang jadi ladang untuk tanaman tamar. Demikian at-tin yang disebut di sini mengikut sebahagian ulama menggambarkan tanah Syam yang diberkati. Sebab itu Allah bersumpah dengan wat-tini waz-zaitun. Al-Imam Al-Qurtubi menyandarkan wat-tin itu adalah dikaitkan dengan kisah Ashabul Kahf. Yang mana kedudukan gua Ashabul Kahfi ni di Syam juga, dan mungkin di sana juga terdapat banyak tanam-tanaman tin dan zaitun ni. Dan kebanyakan ahli tafsir ini cenderung kepada Masjidil Aqsa itu sendiri. Maksudnya tanah Syam adalah kiblat pertama. Sebab Al-Aqsa ni dia, kalau kita tengok hari ni lah, apabila tekanan atau ya macam-macam di sudut apa nama dia gangguan apa Zionis ni kepada saudara-saudara si Islam kita di sana, kurang tepat kalau kita sekadar melihat dari sudut nilai kemanusiaan. Kurang tepat. Kerana lebih utama daripada itu, Al-Aqsa ini kita perlu sensitif dari sudut apa? Ruang akidah. Kerana Al-Aqsa itu adalah tanah milik orang Islam. Bukan orang Islam Palestin tu. Orang Islam satu dunia ni. Sebab apa? Kerana dia kiblat pertama orang Islam. Sebab itu Nabi SAW bersabda, La tashuddur rihal illa fi thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh nak rihal. Rihal ni bermusafir. Maknanya jangan bersungguh-sungguh nak pergi masing-masing. Kita ni rajin, tuan-tuan minat lagi nak masjid lah. Kalau kat Malaysia ni, masjid wilayah ke masjid kan, nak pergi sekali-sekali itu tak apalah. Tapi kalau ada satu orang dia kata, oh aku sembahyang masjid wilayah atau masjid Sendayan lebih banyak pahala sebab masjid besar lebih cantik. Tak. Nabi kata la tashuddur rihal. Tak payah bersusah nak pergi masjid-masjid yang lain-lain ni. Sama je dengan masjid kat rumah kita. Illa kecuali 3 masjid. Apa dia? Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. 3 masjid ni yang kita perlu susah payah untuk pergi. Yang pertama Masjid Haram,
1000 kali ganda pahala. 100,000 kali ganda pahala. Kemudian Masjidin Nabawi 1000 kali ganda, kali ganda pahala. Dan Masjidil Aqsa 500 kali ganda pahala. 3 ni je. Dan hari ini kita tahu Al-Aqsa bukan secara dunia realiti hari ini, dia tak jadi milik kita, tuan-tuan. Dia rampas. Walaupun di situ didirikan solat apa semua kan, tapi secara kuasanya berada dalam genggaman Zionis. Dan apa yang berlaku hari ini, kita setiap waktu sepatutnya sentiasa memikirkan tentang Al-Aqsa. Kerana kita ni kadang-kadang kalau ada satu-satu kes yang melibatkan Gaza diserang, atau ada kes-kes ialah mungkin kacau bilau yang dibuat oleh Zionis ni, baru kita macam sensitif semua. Tapi tak, sebenarnya Al-Aqsa ni adalah cerita yang saban hari perlu kita ulang, kerana dia adalah tanah milik kita semua, tuan-tuan. Dia bukan isu semata-mata kemanusiaan. Tanpa kita nafikan, itu pun memang pastilah apabila saudara-saudara kita dizalimi kan. Tapi lebih tinggi daripada itu adalah bicara Al-Aqsa ni melibatkan soal akidah kita. Sebab itu penting untuk kita dedahkan diri kita dan anak-anak keluarga kita ni tentang kedudukan Al-Aqsa. Dan saya pribadi lebih cenderung untuk bersama dengan pandangan sebagian ulama yang bila menyatakan Al-Aqsa ni dia milik, maknanya tanah ataupun hari ini dikuasai oleh Zionis, kita wajib membebaskan Al-Aqsa. Dan hari ini sebagian ulama tidaklah bersetuju kalau Al-Aqsa itu menjadi tempat ziarah kita. Kenapa, tuan-tuan? Kerana nama ziarah ni tempat yang bagus, tempat yang kita pergi ni pergi dengan seronok. Kalau tuan-tuan tengok orang pergi Palestin ni kan, pergi Masjid Al-Aqsa ni ambil gambar, betul tak? Ada yang selfie. Ada tu saya tengok dia selfie dengan siapa, tuan? Selfie dengan askar Zionis. Sebab apa? Bagi dia orang, betul, sebab Zionis ni, kita yang foreigner atau kita pergi sana tu, kita jadi pelancong, mereka welcome kita kan. Dan sebab tu sebagai ulama tak setuju. Tu sebab apa? Sebab memang kita support industri pelancongan dia kan. Tapi benda ni ada perselisihan lah di kalangan sarjana hari ni kan. Saya tak ada nak jadikan isu kritikal, tapi nak katanya sebagian ulama yang tak setuju tu, that's why, di atas alasan itu. Kerana hari ini Al-Aqsa bukan milik orang Islam. Walaupun orang Islam di situ, solat di situ, tapi secara realitinya Al-Aqsa tu kalau kita nak pergi, kita kena, orang kata apa, lalu dulu. Maknanya dari segi pencukaian dia apa semualah. Dan macam kita kata, kita pergi sana kan, di satu sudut betul orang pergi untuk ambil iktibar kisah Nabi Ibrahim apa semua ni, Isra Mi'raj kan. Tapi demikian kita tetap menyumbang kepada industri pelancongan Zionis ni kan. Tapi macam saya kata, isu tersebut ada perbahasan di kalangan sarjana hari inilah kan. Cuma saya pribadi cenderung untuk tidak pergi kan. Kalau nak pergi tak ada masalah pun. Kerana pergi, dia makin menyatakan dekat dunia Zionis ni bagus kan. Oh, dia orang tak kacau kami ustaz, dia orang okey dengan kami. Dia ubah persepsi dunia terhadap kezaliman Zionis. Sedangkan Zionis yang sama yang kononnya jagalah apa semua dekat sekeliling Masjid Al-Aqsa tu, Zionis yang sama tu yang pergi bom, pergi sembelih saudara-saudara kita dekat Gaza. Itu maksud saya kan. Dan tuan-tuan tahu dalam setahun lebih, 2 tahun lepas kan, ketika Covid kita semua tu, serangan kepada salah satu perkampungan Islam di Palestin tu, namanya apa? Perkampungan Sheikhul Jarrah kan. Perkampungan Sheikhul Jarrah ni memang orang Islam duduk kat situ, tapi dah bumi mereka dijajah sewenang-wenang, mereka diusir serta-merta daripada kampung kediaman mereka. Dahsyat tuan. Dan bila Sheikhul Jarrah tu betul dia
tempias sampai ke Gaza, dan Gaza bagi reflect serangan roket dan sebagainya. Tapi maknanya ini yang berlaku. Sebab tu kalau kita pergi sana, ada orang kata pergi sana bagi duit lah ke orang Islam. Tak apalah. Memang kita tak nafikan lah benda-benda tu boleh berlaku, tapi sedar tak dapat kita elak, kita memang sebenarnya tetap akan menyokong ataupun kita kata mengembangkan lagi di sudut ekonomi Yahudi ni. Dalam masa yang sama, pandangan kita terhadap mereka tu macam okey, dia orang ni tak ganak, tak zalim, dia orang ni okey, ni masalah. Baik. Jadi At-Tin dan Zaitun ni keterikatan kuatnya dengan tanah bumi Syam. Wa Tur Sinin. Tur itu merujuk kepada Tur Saina. Tur Sinin tu adalah dulu kami di Mesir dulu kita panggil Jabal Sina ataupun Tur Sina. Duduk di Tur Sina ni dalam beberapa jam tu nak sampailah sepadan dengan Gaza. Gaza ni tuan-tuan tahu dia satu tanah Palestin, dan itu berapa ribu persegi saja, yang itu sahajalah ruang untuk umat Islam duduk. Dan dulu ketika zaman Husni Mubarak, zaman Presiden Mesir dulu, cukup ketat ataupun menjadikan bantuan orang Islam nak bawa ke Gaza ni memang susah. Mana Husni Mubarak ni cukup suka nak bagi buka pintu sepadan. Sebab terus ini dia, Gaza ni duduk sempadan dengan Mesir. Jadi kalau orang kita nak pergi sana, nak pergi ke Gaza ni, memang kena pergi Mesir. Tapi prosedur dia tuan-tuan, teruk. Memang teruk. Sebab si siapa nama Husni Mubarak dulu, samalah sekarang macam Sisi ni, dia agak pro Zionis. Jadi demikian menyebabkan tekanan yang memang dahsyat untuk penduduk Gaza ni luar biasa. Sebab tu kalau tuan-tuan search YouTube dululah, sekarang ni dikatakan dah tutup dah. Yang mana mereka dulu gali begitu banyak terowong bawah tanah yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir. Lembu lah, lalu buah tu, beras, segala macam underground punya pegangan. Dan dikatakan hari ni terowong tu telah dirobohkan. Mana kata dah tak boleh lalu lah. Senjata semua dah seluduk bawah tu. Kan? Tak ada jalan. Sebab dia kalau daripada Palestin memang takkan mungkin lah. So nak kena lalu daripada Gaza, dan Gaza pun macam tu. So dia orang buat lubang. Baik. Jadi Tur Sinin ni duduk di Mesir, yang kita tahu mempunyai keterikatan yang kuat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Panjang kisah Nabi Musa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Musa untuk bercakap-cakap dengan Allah. Sebab itu disebut Nabi Musa ni kalimullah, mana orang yang boleh bercakap. Dan Tur Sinin ni hari ni menjadi salah satu tempat pelancongan terbaru ni dalam sejarah. Wallahu alam, selama kami duduk sana dulu tak pernah berlakunya salji. Baru ni salji. Kan? Ni semua ekosistem alam dah berubah-ubah ni macam-macam lah. Kan? Ni kawan-kawan kita dekat Johor sekarang kena uji dengan banjir kan. So ingat dah elok panas kan, tak tiba-tiba kan datang balik hujan kan. Saya tengok bila semalam 28 kemarin tengok Isra Awani kan, amaran hujan kritikal ayat dia kan. Tapi maknanya tiba-tiba kan, itu Januari kan, ingat dah habis dah bulan 3 banjir kan. So jadi benda-benda ni memang satu demi satu yang menyebabkan kita ni sentiasa menghitung diri kita untuk melihat sejauh mana kita memperbetulkan diri, keluarga kita. Kerana ujian ni memang datang tanpa diduga lah tuan. Satu benda yang memang kita perlu mindset dalam minda kita ni memang kena sentiasa ready untuk diuji. Kalau tuan-tuan rasa tak diuji tu, sebenarnya itulah ujian. Kan? Yalah, kalau kita rasa ujian tu semata-mata dengan banjir, dengan gempa bumi, dengan yalah benda-benda bencana alam,
Kalau kita rasa kita ni orang yang tak kena, sedarlah itulah ujian. Dan ujian apa? Ujian kita sedang merasakan kita lah orang yang paling selamat. Tak, tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak diuji tu, kita sebenarnya diuji. Jadi sebab Allah memang cipta kehidupan kita ni untuk diuji. Cuma kita ni tak bijak. Hanya kita ni melihat ujian ni dari sudut benda-benda macam tu tadi. Ujian, banjir apa semua. Sedangkan saya yang mengajar ni ujian. Tuan-tuan, kita semua datang masjid ni ujian. Semua ujian. Yang perlu kita sentiasa kena checklist diri kita ni. Apa sahaja bentuk perjalanan hidup kita ni adalah ujian. Rezeki dapat banyak ujian, tak ada rezeki ujian. Urusan kita yang ni payah ujian, senang pun ujian. Kena pandang macam tu. Dan sebab itu para ulama, sebagian ulama-ulama tasawuf ni melihat apa sahaja bentuk ujian adalah nikmat. Ini pandangan mereka macam tu. Sebab macam mana bentuk ujian yang datang kat kita, datang daripada Allah. Dan semua yang Allah atur tu adalah nikmat, benda yang baik-baik. Pada kita tak baik, tapi pada Allah baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah kata, boleh jadi benda yang kamu tak suka tu baik untuk kamu, dan boleh jadi juga benda yang kamu suka tu tak baik untuk kamu. Jadi dia tak boleh nak comfort zone setiap waktu. Orang kerja bagus, habis kerja mungkin yalah family bagus, rumah, harta, benda semua elok. Jangan senang terpedaya. Lagi mudah, lagi lancar, lagi nampak santai hidup kita ni, lagi kena sedar diri bahawa itu lagi besar ujian dia. Itu dia hidup ni. Jangan kita ingat semua yang kan, yalah kita tengok kita betul lah kita sebut alhamdulillah apa semua, tapi perlu kita betul-betul renung bahawa ujian ni dia datang dalam bentuk yang pelbagai. Dia bukan mesti satu keperitan. Keseronokan itu, kesenangan, kelapangan itu juga adalah ujian. Cuma bagi orang yang faham, orang yang betul-betul menghayati, dia tahu ujian itu dia perlu benar-benar syukuri, dan dia kembalikan balik hakikat segala apa yang Allah tentukan itu kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyambung pada ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Allah mengkhususkan Makkah sebagai satu negeri yang aman. Ini merujuk kepada setelah berlakunya yang kita sebut sebagai apa? Fathu Makkah. Berlakunya leraian apa saja bentuk tekanan dan juga peperangan yang mana sebelum Islam datang, kita tahu tanah Hijaz ini adalah bumi yang memang sentiasa berlakunya pertumpahan darah. Pertumpahan darah adalah benda yang normal, bukan satu benda yang pelik. Jadi kalau orang jahiliah ni sebelum Islam datang tu, berbunuhan tu benda biasa. Sebab itu bila Nabi sebut apa dalam hadis, dalam khutbah terakhir Nabi kan, telah haramlah ke atas kamu darah-darah kamu. Supaya Nabi nak gambarkan betapa perubahan yang Islam bawa tu totally different dengan life jahiliyah yang waktu tu tidak ada nilai darah manusia. Tuan-tuan pun tahu bagaimana kisah antara kita punya budaya lah, sebahagian kabilah Quraisy ni yang kita tahu disandarkan. Kita tahu banyak ustaz-ustaz sebut kisah ni kepada Sayyidina Umar bila dikatakan apa, Umar menanam anak perempuannya hidup-hidup, bayi perempuan yang lahir itu hidup-hidup. Tapi tak benar, kerana Umar sendiri ada anak perempuan, Hafsah. Cuma kabilah yang melakukan budaya menanam anak perempuan hidup-hidup tu memang berlaku. Dan itu dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Apabila Allah menyebut apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di atas
apabila anak-anak atau bayi-bayi perempuan itu ditanam hidup-hidup, di atas dosa apa mereka ditimbus, maknanya kata ditanam, dibunuh. Jadi ayat itu Allah rakamkan dalam Quran, dan itu antara soalan yang Allah akan tanya kepada mereka yang membunuh bayi-bayi yang lahir ni, yang tak berdosa ni, tanam hidup-hidup. Dulu masa Syria pergolakan dahsyat tu, banyaklah video-video yang tersebar yang tanam budak hidup-hidup pun ada. La haula wala quwwata illa billah kan. So memang dahsyat lah. Baik. Dan Mekah ini seperti kita tahu bahawa hari ini menjadi satu tanah barakah, tempat kita beribadah. Cuma nak sebut hari ni tuan-tuan, ni untuk saya sendirilah dan kita semua. Memang kena remind lah tuan-tuan. Fenomena pergi umrah ni macam jadi satu tempat untuk berseronok. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Cuba kita jadi satu orang, ni siapa-siapa lah tuan-tuan, termasuk saya ingatkan diri saya sendiri. Kita jadi orang yang tak buat apa-apa posting kita pergi buat umrah. Ambil gambar tak apalah juga, sikit-sikit buat kenangan. Tapi jangan sampai kita jadi pergi sana. Kita mungkin okey lah, tapi kalau kawan-kawan, anak-anak muda kita pergi buat konten di sosmed ni macam, kan, umrah ni bukan, yelah, kalau orang buat travelog untuk bagi tahu, kan, mudahkan urusan orang tu, mudah-mudahan niat dia tu Allah terima lah. Tapi kadang-kadang kita bimbang sekadar nak tunjuk benda tu macam holiday. Apa nilai yang ibadah? Kalau tanya saya, tak perlu untuk educate orang sangat. Umrah hari ni dah ada khusus umrah, kan, banyak, kan. Dulu pun orang pergi lama dah, tak ada travelog pun orang sampai balik selamat, alhamdulillah, kan. Tapi hari ni jadi macam, kan, jadi trending orang pergi sana ni, kan. Bukan semualah, kan, sebahagian ni ambil gambar depan Kaabah, produk itulah, konon-konon berkat lah, apa benda. Sampai gunakan Kaabah bahan marketing ni, apa benda. Kritikal tuan. Punya tergelincirnya cara beribadah sebahagian orang Islam ini. Hati-hati sini tak usah cerita lah, sebahagian, kan. Pergi balik lebih kurang sama, tak ada beza, kan. Kalau, yalah, kalau orang kata apa, manusia ni kita pun tak baik, kan, sama je kita pun, cuma sembunyikan kekurangan itu, kan. Manusia ni Allah tahu kita memang banyak kekurangan. Bedanya apa? Bedanya kita appear atau kita hidden, tu saja. Tu saja, kan. Tuan-tuan kalau tahu siapa saya pun balik tak dengar saya tazkirah, sebab kita tahu, saya tahu dosa saya banyak mana, kekurangan kita, cuma kita tutup. Dan Allah suruh tutup, kan. Tapi kalau ada orang yang tak ada rasa malu, kan, sebelum dan selepas pergi umrah ni, dan merasakan yang itu sebagai itinerary tahunan saja, jadual travel tahunan pergi umrah, dari segi lifestyle tak ada perubahan, itu adalah sesuatu yang na'udzubillah seperti menghina ibadah tersebut. Ini yang kita takut. Jadi kita kalau ada family ke siapa nak pergi, remind, jangan sampai pergi umrah ni negara lain tak apalah, UK ke Spain ke apa tu tak apalah, tapi umrah ni tentu ada eksklusif dia punya value, kan. Kita tawaf pun buat live video ni, apa cerita? Buat live TikTok dan tawaf ni parah tuan-tuan. Kacau kalau ada macam tu, kan. Kalau dia pergi buat live, Tok Syekh yang mengajar kat Masjid Haram tu, tu okey lah. Saya pergi bila yang bulan sebelah itu, dahsyat kan. Yang mengajar Masjid Haram, Masjid Nabawi. Saya rasa Masjid Haram ke Masjid Nabawi tu Islam, orang Indon. Hui, dahsyat tengok, ini level apa ni. Mana dia dapat authority mengajar Masjid Nabawi, kan. Mana kata dia memang, tapi tak pasti, saya tak pergi tanya pula dia background apa. Mungkin dia
mengajar masjid apa Universiti Madinah ke Allah Alam lah. Tapi saya duduk dengan tengok orang Melayu ramai. Pelik kan? Pergi dekat-dekat. Lah cakap Melayu, cakap Indon. Memang ramai. Kalau macam tu okey lah. Kan? Nak sharing benda-benda bagus. Ni sekarang sharing gambar kita itu ini macam sedih. Kita bimbang. Bimbang tak ada apa yang Allah nak catat sepanjang kita pergi sana. Kan? Yalah, itu kata tadi, pergi sekadar apa? Nak mencari keseronokan, nak memenuhkan jadual. Kan? Itu yang kenapa betul. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung dengan menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad ini maksud dia apa? Pasti. Azan. Azan lu.
La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad tadi apa? Pasti. Kata Allah, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi ahsani, dalam keadaan ahsani taqwim, seelok-elok kejadian. Sebagian para mufassirin menyebut ahsani taqwim atau al-insan di sini sebahagiannya menyandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi majoriti mufassirin menyatakan ahsani taqwim itu merujuk kepada ciptaan seluruh manusia, yang memang manusia ini makhluk yang sangat baik atau lebih bagus daripada makhluk-makhluk lain. Di atas kurniaan Allah kepada manusia yang Allah anugerahkan akal fikiran. Sebab itu manusia yang Allah berikan akal fikiran, jika tidak menggunakan akal, tuan-tuan, digambarkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am, tak silap saya, Allah menggambarkan manusia ini kalau tak guna akal fikir, maknanya tak berfikir dengan betul, itu lebih buruk atau lebih hodoh keadaannya berbanding daripada binatang ternakan. Ini sebab bila satu kedudukan tu mulia, tidak dijaga kemuliaan itu, akhirnya dia akan jadi seburuk-buruk keadaan. Walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum satu lagi, telinga ada tak nak dengar, mata ada tak nak lihat, akal ada tak nak fikir. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang-binatang ternakan. Bal hum adall, bahkan lebih teruk lagi, lebih sesat lagi daripada binatang ternakan. Ini memang Allah sebut. Allah sebut manusia sebaik-baik ciptaan. Tiba-tiba dengan kelebihan akal yang Allah beri, manusia twist, tak guna akal tu untuk berfikir tentang kebesaran Allah, tentang kewujudan Allah, tentang keimanan dan seumpamanya. Maka kata Allah, kalau itu keadaannya, mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Ini yang membedakan antara sesama manusia. Di mana kedudukan kita. Sebab itu akal ni dalam fikiran, kalau tuan-tuan renung, akal ni dalam Al-Quran, dia tidak ada satu kalimah pun yang disebut sebagai al-aqlu atau al-fikru, tak ada. Kesemua kalimah yang merujuk kepada akal ni didatangkan dengan penggunaan kata kerja. Cuba cari Al-Quran. Buka Al-Quran kan, tuan cari. Ada tak kalimah akal? Tak ada. Tapi yang ada apa? Ta'qilun. Itu ada. Tatafakkarun. Al-fikr tak ada. Kan? Merujuk kepada apa? Maksudnya akal itu perlu bekerja, perlu bergerak. Kalau akal tak digunakan untuk berfikir, mencari kebenaran, maka dia lebih teruk daripada binatang ternakan. Ini yang nak digambarkan dalam Al-Quran. Okay? Sebab itu bila kita baca Al-Quran, tak dapat tidak kita perlu renung apa yang terkandung dalam Al-Quran ni, supaya bila kita baca, tak perlu banyak baca, tuan-tuan, tapi bila baca kita dapat tahu, memandu kehidupan kita, menjadikan kita yufarriqu bainal haqqi wal batil, membanding atau membezakan antara yang hak dan benar, yang mana baik, yang salah dan seumpamanya. Kerana Al-Quran ini kitab panduan kita, yang guide kita dari segala aspek kehidupan.
sama ada ibadah khusus atau segala urusan di luar sana, Al-Quran. Jadi untuk itu kita jadikan Al-Quran ni sebagai betul-betul ruh kita, teman sejati kita. Kita baca, kita renung setiap kalimah-kalimah yang ini satu keajaiban yang akan berlaku bila kita dapat absorb setiap kalimah-kalimah yang kita faham ni, merubah dari segi kecintaan kita, penghayatan dan seumpamanya. Jadi sekali itu dulu, nanti kita sambung insya-Allah ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang bila baca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang senang lah, ayat pendek-pendek, surah At-Tin ni, surah Ad-Duha, surah yang pendek-pendek yang kita baca selalu ni, satu surah yang kita dapat hadam, kita dapat feel, rasa setiap kalimah yang kita baca tu dia punya kelazatan dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kemuncaan dia. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, ada umur bertemu lagi Ramadan. Salam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan, kekuatan untuk beribadah dengan sebaiknya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.